Baik, jadi insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mula. Baik, kita mula dulu dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'sirna ya karim. Allahumma barik lana fi sya'ban وبلغنا رمضان ونجينا في رمضان وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, yang lagi dihormati, lagi dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis dan juga pengurusi Masjid Al-Muttaqin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi pertama-tama dan selama-lama kita rafat syukur pada Allah, limpah kurnia inayahnya, alhamdulillah. Pada malam ni kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk saya lebih sekadar untuk berkongsi tentang pengalaman pihak Persatuan Ulama Malaysia dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan akidah. Lebih kepada saya nak berkongsilah pada malam ni bagaimana kami mendepani dan juga bagaimana kami cuba kita panggil apa, cuba untuk memahami isu-isu yang berkaitan. Jadi insya-Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah. Dan maksudnya, dan berkata Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula yakni Nabi Yaqub AS. Dan Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dan memeluk Islam. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi perbincangan kita pada malam ini lebih kepada tentang ancaman-ancaman akidah di dalam negara kita, khususnya di Malaysia, dan juga bagaimana kita melihat isu-isu berkaitan. Dan saya cuba nak melihat isu yang berkaitan akidah dan aspek gerakan ataupun kita merujuk kepada isu berkaitan akidah di zaman moden. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu muslimin dan muslimat Allah sekalian, saya pernah menghadapi satu program RTD. Satu program RTD dipanggil Round Table Discussion yang dianjurkan oleh Hidayah Foundation. Dilaksanakan sebelum PKP lah, lebih kurang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas di Langkawi. Di mana perjumpaan antara negara-negara ataupun dipanggil sebagai RTD Asia Pasifik melibatkan banyak negara, khususnya Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Australia dan banyak negara. Apa yang dibincangkan adalah tentang bagaimana isu-isu akidah dalam negara-negara sedemikian. Maka kami dibincang, kami dedahkan, kami masuk dalam perbincangan yang dibincangkanlah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslim dan muslimat. Maknanya, hasil daripada perbincangan saya melihat bahawa setiap negara mengalami ancaman akidah yang teruk. Maknanya dia macam ni. Saya boleh simpulkan bahawa kita mengalami ataupun negara Asia Pasifik ataupun negara Islam akan menghadapi 3 detik ataupun 3 jenis ancaman akidah. Maksudnya macam ni, kalau negara-negara yang sedang ataupun negara-negara yang mundur, ataupun kita panggil contoh kan, sebagai contoh negara Thailand, Patani Thailand, negara Muslim Patani Thailand, ataupun negara-negara yang Islam yang baru nak berkembang, ancaman isunya lebih bersifat kepada ajaran sesat. Ajaran sesat. Contohnya di Patani kan, contoh dia macam ajaran sesat yang banyak yang bercampur dengan umat Islam, ataupun di mana umat Islam di situ tidak boleh membezakan antara mana satu ajaran Islam ataupun ajaran Islam yang betul dengan ajaran sesat. Macam seolah-olah kita kata seperti zaman kita 30-40 tahun dahulu kan. Walaupun kita kata zaman sekarang pun ada tapi tak banyak. Itu maknanya negara yang kita kata statusnya adalah negara, kita kata negara Muslim yang minoriti. Kan? Tapi kalau kita melihat negara yang contohnya negara yang kita kata sedang membangun kan, bukan termasuk Malaysia tak kan, maknanya kita akan pada masa tu negara umat Islam berada dalam akidah yang cantik. Maknanya isu akidah ataupun isu ajaran sesat dah settle dah kan, maknanya umat Islam tu dah okey dah.
dengan membincangkan tentang Islam, bagaimana ajaran Islam dah kenal. Mana umat Islam tu dah kenal mana satu ajaran Islam, mana satu ajaran sesat, mana dah kenal dah kan. Seperti mana kita tengok Islam Malaysia dahulu dalam 10 tahun lepas bila menghadapi isu Al-Arkam kan. Baik, maknanya kalau negara yang sedang membangun ataupun kita kata negara yang maju, contohnya negara Malaysia kan, ataupun dirujuk ataupun contohnya negara-negara Muslim minoriti, tetapi dalam keadaannya negaranya sedang membangun lebih-lebih lagi berkaitan dengan dunia luar, internet contohnya kan, di mana masyarakat ada kenal internet, bersosial dengan internet. Maknanya pada masa itu umat Islam menghadapi dipanggil sebagai ancaman akidah dalam bentuk pemikiran. Seperti mana kita sekarang tuan-tuan, abang-abang semua kan. Maknanya negara kita sekarang sedang menghadapi ancaman dipanggil sebagai gerakan ridah zaman moden. Ingat dulu gerakan ridah yang diperjuangkan oleh Saidina Abu Bakar, maka kita pun sekarang sedang menghadapi zaman sedemikian. Kenapa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ancaman akidah ini adalah ancaman yang paling besar. Warna Islam datang dalam bentuk 3 perkara kita fahamkan. Ada akidah, ada syariah dan juga akhlak. Dan ketiga-tiga aspek ini tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, datuk-dating kena ajar anak ketiga-tiga aspek. Kadang-kadang kita ni kan tengok anak kan akhlaknya tak cantik, maka pun kita hantarlah anak ke sekolah untuk ajar bab akhlak kan. Bab akidah kita lupakan kan. Ataupun kita lihat anak kita ni bab syariah tak apalah kan. Contohnya tuan-tuan maaflah kan, contohnya kalau tak pakai tudung kan, maka kita tak bahas kan. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab Islam datang dalam 3 perkara kan. Akidah, Islam dan syariah. Dan ketiga-tiga ni kena selari. Tak boleh kita ambil akidah saja kita buang syariah dan juga akhlak. Tu tak jadi. Ataupun kita ambil akidah saja, ataupun kita ambil akhlak kan, syariah kita buang ataupun bukan buang, kita tak tekankan pun tak jadi. Mana ketiga serangkaian dia contoh mudah macam ni tuan-tuan abang-abang dan datuk-datuk kan, contoh mudah kan. Kalau kita tekankan akidah, contoh kan, anak saya tak apa, akidahnya mantap kan, keimanan pada hukum, takdir baik dan buruk mantap kan, tapi bab syariah kurang kan, ataupun bab akhlaknya kurang, maka tak jadi. Dia contoh mudah kita faham seperti mana sebuah rumah kan. Contohnya mudah kan, katakanlah rumah kan. Okey, mantapnya tanah tu adalah Islam contoh. Tanah tu adalah Islam dan tiangnya kuat. Akidahnya kita boleh ibaratkan sebagai tiangnya. Namun dari aspek rumah kita tadi, tapi kita bila masuk ke rumahnya kosong saja. Kan? Rumahnya kosong. Tanya kenapa kosong? Tak apalah, rumah saya ni lahar kan, jadi macam masjid dengan surau. Kenapa? Sebab kita nak kuatkan akidah, tetapi cantik tak rumahnya? Tak sempurna. Kenapa? Sebab rumahnya kosong, tak ada pemaidaninya, tak ada kapetnya, tak ada langsirnya kan. Kenapa? Sebab kita utamakan tiang sahaja, maka rumahnya tak sempurna lagi kan. Dan kita juga masuk tengok-tengok, kenapa rumah ni tak ada pagar? Sebab tak apa, kata sebab rumah ni dah tiang dah cukup dah, maka tak perlu kepada pagar. Pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita takut unsur luar masuk dalam rumah kita, akan sentuh anak isteri kita kan. Ataupun anak isteri kita ni kita tak mampu nak kontrol, maka perlu kepada pagar. Maksudnya apa tuan-tuan, abang-abang semua, datuk-dating, maknanya akidah kena mantap, syariah kena mantap, akhlak pun kena mantap. Supaya apa? Bila mana kita masuk rumah tadi, tiangnya kukuh kan, adanya langsir kan, adanya pintu cantik, adanya jam cantik kan, adanya sofa, maka itulah akhlak dalam Islam. Dan juga kenapa kita perlu ada pagar? Supaya anak kita ni tak diceroboh oleh orang lain. Maka perlu kepada undang ataupun syariah yang akan memagari keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar syariat Islam. Itu 3 perkara tuan-tuan, abang-abang, datuk-dating. Lebih-lebih lagi bila bincang dalam aspek akidah zaman sekarang. Mana anak kita kena dedahkan tentang apa? Kepentingan akhlak, kepentingan akidah dan juga tentang kepentingan syariat. Kenapa tuan-tuan macam ni? Dalam 2 minggu lepas, setelah Hakim dilantik pengurusi ataupun pengurusi Hakim yang baru, Prof. Madya Dr. Azam Adil, maka pihak kami menjemput beliau untuk membincangkan wacana tentang aspek wacana undang-undang. Dalam aspek bagaimana undang-undang Islam kita diserang oleh pelbagai lapisan yang menyentuh tentang aspek pemikiran.
Pernah tengok tak akhbar kan? Tak silap saya 2-3 minggu lepas kan, dikatakan bahawa JAKIM ditubuhkan tanpa perlembagaan. Dengar tak? Kan? Maknanya kenapa kita pun pelik kan? Maknanya sekarang kita tengok Islam ni diserang dalam bentuk yang saya cakap tadi, dalam bentuk pemikiran. Diserang bukan saja pihak institusi Islam tadi, tetapi JAKIMnya diserang. Institut Agama Islam Negeri pun diserang. Apa-apa berkaitan dengan Islam diserang dalam aspek bentuk pemikiran. Dan siapa yang menyerang? Kalau dulu, tuan-tuan dan abang semua, kalau dulu kita melihat orang menyerang Islam itu adalah non-Muslim. Kan? Orang itu adalah non-Muslim. Kita tengok, non-Muslim serang, attack Islam dalam bentuk sistem, dalam bentuk pemikiran. Tetapi sekarang, Islam diserang oleh siapa? Oleh orang Islam itu sendiri. Itu lagi bahaya kan. Maka kita nak kenal serangan mereka ni macam mana? Maka kita melihat lebih-lebih lagi yang memegang pemerintah ni ataupun yang ahli akademik, melihat dalam aspek gerakan-gerakan yang mereka laksanakan. Boleh faham tuan-tuan saya tanya Ustaz tadi, Ustaz kata macam mana, saya tanya bagaimana jemaah kat sini? Dia kata insya-Allah jemaah kat sini educated kan. So saya boleh bawa berbentuk akademik sikit kot. Boleh kot insya-Allah. Baik. Saya nak bawa sikit lagi kan bagaimana serangan ni berlaku. Tuan-tuan dan abang-abang semua kan. Kalau tengok zaman PKP kan, saya nak bawa sikit point supaya kita faham tentang bagaimana perkembangan dengan apa, bagaimana serangan dan bentuk pemikiran yang berlaku dalam masyarakat. Baik. Semasa zaman PKP kan, ataupun 2 tahun dalam tempoh 2 tahun. Kalau tengok Google Trend ni maknanya kita boleh analisa tentang penggunaan internet di Malaysia. Google Trend mulai analisanya menjelaskan tentang antara tahun masa 2 tahun PKP kan, maknanya 2021 2020. Masyarakat Malaysia melayari internet selama 9 jam sehari. Lama tu 9 jam sehari kan, 9 jam sehari kan. Dan Malaysia adalah negara nombor 5 yang tertinggi di mana, di rantau Asia. Maknanya apa yang berlaku kan? Kalau anak-anak kita ni, sebab anak kita masa dalam PKP, mereka belajar PDPR, melalui PDPR kan, untuk anak kita sekolah rendah, sekolah menengah kan. Kalau mereka belajar yang tu tak apa, tak ada masalah. Yang kita khawatirkan adalah tentang di mana bila mereka belajar melalui internet, adakah anak kita ni mampu belajar secara penuh? Maknanya menghadap komputer betul-betul kan. Kalau bila buat kajian, lagi teruk, ini adalah seorang lecturer di UKM, dibuat kajian untuk anak lelaki. Untuk lelaki dibuat kajian bahawa 8, ni wallah ta'ala kat Perak tak berlaku lah kan. 7 daripada 10 anak lelaki yang melayari internet, 7 daripada 10 adalah melayari gambar-gambar porno. Itu amat takut kan. Dan lagi takut tuan-tuan dan abang-abang semua, ini ibu-ibu kakak kan ambil berat sikit kan. Ini pun dalam Google Trend kan. Dalam Google Trend ni kita boleh check kan. Contohnya kawasan Perak ni, dia tengok siapa yang melayari benda tak elok kan. Itu teknologi sekarang. Menjelaskan bahawa di Malaysia yang melayari internet, maaf saya cerita kat sini, melayari internet porno antara pukul 11 hingga pukul 3 pagi, 11 malam hingga pukul 3 pagi adalah di kalangan rakyat Malaysia yang tertinggi di Asia. Kalau tadi melayari internet 9 jam 65, yang ni yang tertinggi, masya-Allah. Maknanya apa tuan-tuan abang-abang semua? Maknanya itu adalah kesan daripada sistem melalui PDPR. Bukan saya nak menyalahkan pengguna internet tak. Tetapi melalui pendidikan sekiranya tak dipantau, ibu bapa tak pantau anak-anak, maka sebab bila kita tengok komputer, tengok internet, benda luar tu yang kita takut. Dia panggil pop-up. Kan? Duk tengok, memang kita nak baca, kita buka internet, nak tengok berita. Tapi tiba-tiba keluar iklan yang tak bagus. Yang tu yang kita perlu ambil berat. Kenapa abang-abang, tuan-tuan semua? Isu tu yang berlaku dalam negara kita. Maka kenapa benda ni berlaku? Maka bila kita dia buat kajian, antara serangan-serangan yang bentuk ni kenapa? Supaya pertamanya serangan tadi dia menjurus ke arah anak-anak. Supaya anak-anak kita ni keliru tentang Islam. Itu yang pertama. Bukannya mereka menentang Islam, ini mereka ni keliru terlebih dahulu. Abang-abang, tuan-tuan semua, semasa saya mengajar, semasa saya jadi lecturer di UiTM,
Saya ada buat kajian tentang satu pemikiran. Dipanggil satu, maaf sikit, kalau tak faham saya cuba beratkan sikit perbincangan kita malam. Bukan apa, jarang-jarang saya datang kan. Nak bawa isu sikit kan. Satu pemikiran dipanggil sebagai satu pemikiran agnostik kan. Tadi Tuan Pengerusi cerita tentang liberal, cerita tentang pluralisme, cerita tentang sekular kan. Dan ni kita pergi ke satu istilah yang dipanggil sebagai agnostik. Datuk-datuk, tuan-tuan pernah dengar tak agnostik? Kan, Ustaz agnostik tak pernah dengar, lipstick pernah dengar kan agnostik kan macam Apa maksud agnostik? Adalah satu pemikiran yang berlaku seperti yang saya cerita tadi kan. Bila negara maju Islam, negara Islam yang maju, kita akan menghadapi serangan pemikiran, serangan pemikiran akidah. Bukan, kita tak akan jumpa lagi anak muda kita yang contoh kan, sembah ajaran sesat ataupun sembah patung atau mengamalkan ajaran sesat yang secara fizikal, kita tak akan jumpa. Sebab anak-anak kita dah dididik dengan pendidikan daripada peringkat awal. Contohnya sekolah di Perak, saya dapat tahu kat sini ada kafar seperti mana Selangor kan. Anak kita jelas. Namun mereka dikelirukan. Mereka dikelirukan tentang apa? Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib. Contohnya, kenapa saya kena solat kan? Isu akidah kan? Kenapa saya kena puasa kan? Contohnya, kenapa malaikat? Contohnya, sekarang ni antara kenapa saya ceritakan sebab ni melibatkan anak murid saya. Contoh mudah ditanya. Contohnya malaikat Jibril sekarang tengah buat apa? Sebab malaikat Jibril adalah kerjanya adalah menyampaikan wahyu kan. Sekarang wahyu dah tak ada dah. So malaikat Jibril buat apa ustaz? Ni antara isu-isu kan. Katakanlah tuan-tuan, datuk-datuk kan, bila anak cucu kita tanya benda ni, apa yang kita nak jawab? Rasa-rasa boleh jawab tak? Kan? Bila mana kita tak boleh jawab, apa anak cucu kita buat? Kan? Selalunya kita ni orang Melayu kan, contoh kan, bila tanya benda-benda yang berat yang tak mampu kita jawab, apa akan kita jawab kepada anak-anak? Yang benda ni jangan bincanglah nak kan, kalau tak faham juga tanya ustazah kat rumah. Tanya ustazah kat sekolah kan. Isu-isu berkaitan tadi kan, isu tentang arash Allah kan. Isu pula tentang kenapa kenapa perempuan kena tutup aurat, kenapa lelaki tak kan. Mana isu-isu berkaitan sedemikian. Anak-anak kita sekarang dipanggil sebagai anak generasi internet. Maka ayah atuk pun sama kena ada generasi internet juga. Kan, Baik. Bila mana kita tak mampu jawab, apa akan jadi kepada anak kita, anak cucu generasi baru kita ni kan? Apa yang mereka buat? Dia balik pergi sekolah, dia tanya ustazahnya. Kalau ustazahnya tak boleh jawab, yang tak memenuhi kehendaknya, apa dia akan buat? Dia akan melayari internet. Dia akan search ke internet isu-isu yang berkaitan dengan pemikiran akidah. Bukan dia type pemikiran akidah, tak. Dia akan type benda lain kan. Dan kalau dia berjumpa dengan web ataupun orang yang betul ataupun ustaz kan, yang betul, alhamdulillah. Tetapi dalam internet, dunia internet tu banyak sangat kan. Kok dia jumpa grup yang lain kan. Bila jumpa grup yang lain, mula dia akan confuse tentang Islam. Itulah dipanggil sebagai agnostik. Maknanya apa dia? Keliru tentang syariah, keliru tentang Islam. Peringkat awal dia tak tentang, peringkat awal dia keliru dahulu. Dia agnostik. Maknanya mereka yakin tentang secara ilmu, secara saintifik, orang dah tahu dah bahawa alam ni dicipta oleh Tuhan. Kan? Orang semua dah tahu, secara saintifik dah ada dah teori mengatakan alam dicipta. Maknanya bila ada alam, bila ada sesuatu, mesti ada pembuat. Bila ada pembuat, lala sekali, maka adalah Tuhan. Kan? Tetapi maknanya dalam aspek yang tu anak-anak kita jelas. Kan? Anak kita jelas. Dia tahu tentang teori saintifik kan, teori Big Bang kan, dan teori-teori yang saintifik yang lain kan. Tetapi mereka keliru tentang alam gaib tadi. Bila mana mereka keliru, itulah yang kita panggil sebagai ancaman permulaan akidah kepada anak-anak dalam ilmu sains ataupun ilmu internet sekarang. Maka bagaimana kita nak menghadapi? Kejap, nanti saya akan bahaskan lagi. Baik. Itu yang pertama. Serangan pemikiran Islam sekarang dia nak, ataupun kita kata apa? Gerakan tadi, dia dalam bentuk satu gerakan. Bukannya gerakannya ataupun kita kata apa dalam bentuk tak sengaja tak. Dia satu bentuk plan kan.
Dia kenapa tuan-tuan, abang semua kata, semasa saya buat master, saya buat kajian tentang new, dia panggil sebagai apa dia panggil new religious movement, gerakan pemikiran. Dia melibatkan tentang teori-teori otak kan. Saya buat kajian tu pada tahun pada tahun 2002, dah lama dah. Bila saya buat kajian tadi, di Malaysia ni benda tu amat baru. Namun bila saya berjumpa dengan sahabat-sahabat di Indonesia, mereka kata apa? Di Indonesia benda ni dah berlaku 5 tahun lepas dah. Apa maksud tuan-tuan? Apa maksudnya kat sini? Maknanya apa dia? Maknanya di Indonesia berlaku lebih awal daripada kita. Lebih kurang 5 hingga 10 tahun. Contohnya mudah macam ni kan. Contohnya Indonesia, gerakan liberal di Indonesia ni sebenarnya dah komplit dah. Dah sempurna. Sebab tu dia tengok di Islam di Indonesia ada gerakan dipanggil sebagai dipanggil sebagai gerakan liberal di Indonesia. Mana mereka dah mendahului kita gerakan liberal. Maknanya bila mereka dah settle, bila mana gerakan pemikiran musuh-musuh atau dipanggil sebagai gerakan liberal ni dah sempurna di Indonesia, maka mereka baru beralih ke Malaysia. Maksudnya apa tuan? Datuk-datuk semua, bila dah selesai isu di Indonesia, mereka berpindah ke alam Melayu ataupun ke Malaysia. Maknanya di Indonesia dah settle dah sekarang, maka gerakan liberal tu akan banyak masuk ke Malaysia. Dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk pemikiran. Maknanya kita kena bersedia sekarang kan? Bukan bersedia sekarang dah lama. Dah kita akan tengok pada anak-anak kita kan. Baik. Ini tadi saya ceritakan. Pertamanya, gerakan akidah kat sini, gerakan pemikiran, dia akan menyerang anak kita pertamanya supaya keliru terlebih dahulu tentang Islam. Itu dipanggil sebagai agnostik tadi, kan? Maksudnya apa dia? Mereka percaya kepada akidah, mereka percaya kepada akhlak Islam, tetapi syariah mereka tak percaya. Mereka tak bersyariah. Sebab itulah ada anak pelajar saya ni, saya tanya dia, saya tanya dia dalam kelas, kan? Pelajar-pelajar semua, ada tak di kalangan awak semua ni yang berfahaman agnostik? Bila tanya pelajar tak apa, mereka faham, mereka tahu kan. Dah habis kelas, anak murid saya datang, ustaz, saya ni sebenarnya keliru tentang Islam. Dia tak kata dia tu agnostik, tapi kata saya keliru kan. Bila saya tanya dia, jadi sekarang ni kamu macam mana? Sebab dia pakai tudung cantik kan, pakai tudung. Dia kata saya ni balik kampung saya akan pakai tudung, dan saya akan solat kan. Tetapi bila saya keluar pada rumah, pada kampung atau balik universiti kan, saya tak pakai tudung, dan saya tak solat kan. Kenapa? Sebab saya confused, kan? Saya tak tahu Islam ni macam mana. Itu yang keliru. Itu peringkat pertama kan. Peringkat yang kedua pula, bagaimana gerakan-gerakan kita kata tentang pemikiran Islam. Pertamanya, gerakan mereka menjadikan bahawa kita ni berpakaian Islam, tetapi maknanya bercakap dengan baik tentang Islam, tapi sebenarnya mereka lawan Islam. Itu yang kedua, itu lagi teruk. Maknanya kalau generasi pertama mampu diwujudkan, maka akan lahir generasi kedua ni, bila mereka besar, mereka tu Islam, bercakap tentang Islam, tetapi mereka sebenarnya menerang Islam. Ingat tak geng G25, kumpulan G25. Siapa mereka? Mereka tu adalah Muslim, ada PhD kan, maaflah, ada datuk dan sebagainya. Tetapi mereka lah benar-benar attack tentang JAKIM. Mereka attack institusi Islam kan. Siapa mereka? Mereka tu adalah Muslim kan. Itu maknanya penghasil betul dah berjaya. Kerana kalau kita perasan, kumpulan mereka tu tak ramai, tetapi belakang mereka tu amat ramai. Terlebih-lebih lagi adalah anak-anak muda yang sedang membesar ataupun sedang membincangkan tentang aspek falsafah, aspek pemikiran. Berat sikit kita pada malam ni. Baik, tuan-tuan. Baik. Jadi, apa yang kita nak faham kat sini adalah bagaimana kita nak menghadapi golongan-golongan ni, kan? Ataupun bagaimana kita nak menjadikan bahawa rumah kita ni settle ataupun kita terkawal, lebih-lebih lagi untuk anak-anak. Baik, tuan-tuan, abang-abang semua, datuk-datuk kan, dalam 2 bulan lepas, sebab saya nak cerita tentang pengalaman Persatuan Ulama Malaysia, bagaimana kita advokasi tentang yatim dengan JAKIM. Dalam 2 bulan lepas ada satu seminar tentang ancaman akidah dalam game. Ini satu segi pun saya nak minta ambil berat sikit. Ancaman akidah dalam game kan. Game tu, maksudnya apa datuk-datuk, ibu-ibu ayah semua, kena tengok anak kita ni sekarang main game apa. Maksud saya kat sini game internet kan. Kalau game main congkak tu lain cerita lah. Game dalam internet.
Persidangan tadi kita buat dalam bentuk bentuk yadim, dalam bentuk maya kan. Lepas tu peringkat awal lagi, peringkat awal peringkat dalam kes yang tinggi maka buat dalam bentuk online kan. Dalam yadim, anjuran yadim kan. Dia jemput siapa? Dia jemput 2 orang gamer. Gamer ni muda lagi kan. Gamer umur bukan 20 lebih macam tu kan. Dia cerita tentang game-game yang memberi ancaman kepada akidah kan. Game contohnya apa dia? Contohnya game mungkin tuan-tuan, abang-abang semua tak pernah dengar tapi kena ambil berat sikit terutamanya anak muda kita, cucu kita yang berumur 12 tahun hingga 18 tahun kalau peringkat sekolah rendah ni tak main game macam ni. Contohnya game PUBG, pernah dengar tak? Game GTA kan, game God of War, game Prince of Persia, tu game-game atau Mobile Legend, game-game yang internet. Apa bahayanya kan? Saya bagi ni banyak game. Tapi game ini saya cerita tentang game-game yang famous. Nanti balik kena tanyalah anak-anak cucu kita kan. Kamu main game apa kan? Nanti terkejut kan. Atuk pun tanya game, atuk main game ke kan? Tapi kita sampai kena tengok anak main apa. Sebagai contoh, game God of War kan. Maknanya perang antara dewa kan. Dia cerita game tu anak-anak kita akan diarahkan berperang ataupun melihat pada roh-roh ataupun dipanggil sebagai dewa-dewa tadi kan. Maknanya bila nak dapat point maka dia perlu jadi dewa macam ni kan, ataupun dia perlu berlawan dengan God tadi. Mana satu bentuk psikologi yang melihat bahawa boleh melawan Tuhan. Itu serangan yang amat teruk kan. Ada satu game lagi pula maknanya kalau anak-anak kita ni peluang mendapat poin apa dia? Perlu pecahkan pintu Kaabah. Kan kita ingat kalau dalam aspek akidah di akhir tahun nanti kita dapat cerita pada hadis bahawa akan ada orang muslim akan menghancurkan pintu Kaabah kan. Tapi dalam game tu dia cerita dah. Mana anak kita ni kalau player ni nak main game ni maka bila dapat poin dia perlu hancurkan pintu Kaabah. Maknanya perlu hancurkan